Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya berjaya juga buat video untuk kali ini. Sebab ramai yang tanya tentang perkembangan projek tilapia. Tilapia ke tilapia? Ramai yang cakap dan yang sebut tilapia. Tapi sebenarnya ikut kamus tilapia. So hantam sajalah mana-mana saja. Okey, kan dah 5 bulan sejak dibeli daripada kedai. First saya beli 50 ekor daripada kedai akuarium. Kemudian saya tambah lagi lebih kurang 50 ekor lebih sikit. Saya beli dekat Sangkar. Apa yang saya perhatikan, ikan yang saya beli dekat akuarium ni dia lambat membesar. Ada yang bantut, dan ikan yang saya beli dekat Sangkar ni alhamdulillah dia membesar dengan jayanya. Dan untuk tempoh 5 bulan membela dalam kolam Intex ataupun kolam canvas yang saya pernah timbang sederhana lebih kurang 250 gram. Itu sebesar tapak tangan saya lah. Tapi ada lagi yang besar. Contohnya yang macam ni, itu mungkin boleh cecah 400 kot, 400 gram. Itu silap saya lah, sebab saya bagi makan tak banyak. Saya bagi makan tak begitu kerap. Cuma sekali ataupun 2 kali sehari, disebabkan oleh kesibukan kerja jauh. Jadi tak sempat nak bagi makan yang betul-betul proper lah. Sepatutnya 3 hingga atau 4 kali sehari, tapi saya bagi makan 1 hingga 2 kali sehari lah. Untuk kali ni saya akan cerita tentang setup kolam saya. Sebab ramai yang tanya. Kalau sebelum ni kolam saya ni simple sajalah. Ada kolam, ada filter bayam biru, tong sampah ni, kemudian itu pipe dulu sekadar simple je. Air daripada pump masuk ke filter biru, kemudian keluar balik. Tapi sekarang saya buat, nanti saya cerita. Kemudian saya tambah sistem aquaponik. Aquaponik ni pun aquaponik yang ringkas. Okey, jom kita tengok apa yang saya buat lah. Okey, disclaimer. At first saya nak declare awal-awal, sistem yang saya buat ni cuma sistem try and error. Bila try and error ni ada yang jadi, ada yang tak jadi. Jadi apa yang saya buat ni, saya buat dulu baru saya belajar. So jangan tiru saya. Sebaiknya belajar dulu baru buat. Sebab nak beli ikan ni memerlukan kos. Dan bila kita beli ikan mati jadi rugi lah. Tapi alhamdulillah, saya kematian ikan saya tak banyak. Rasanya tak sampai 20 ekor. Alhamdulillah lah. So ini dah rasanya bulan 2. Last mati pun tahun lepas. Rasanya 3-4 bulan ikan tak ada ikan yang mati lah. Kecuali kalau anak-anak ikan yang kecil sana tu, itu saya tak pasti. Tapi ikan yang besar ni alhamdulillah tiada kematian. Okey, jom. Okey, seperti yang anda tengok, saya guna kolam Intex. Kolam Intex ni boleh beli di Lazada ataupun Shopee. Bersaiz 8 kali 5 kaki. Panjang 8, lebar 5, tinggi 2 kaki. 60 cm ataupun 220 cm kali 150 cm kali 60 cm. Saya akan letak dia punya link belian. Kemudian sistem filter. Sebelum ni saya pakai filter biru tu saja. Tapi disebabkan ikan makin membesar, jadi dia tak mampu untuk menampung bioload ikan. Jadi pump yang saya guna adalah Astro 9000. Astro 9000 dia punya kelajuan air per jam 3,500 liter.
3,500 liter bersamaan. Kalau kolam ni lebih kurang 1,000 liter, ataupun maksimum kalau sampai paras separuh sikit atau lagi lebih 1,200 liter. So dia akan cycle dalam masa sejam 2 kali ataupun 3 kali lah. Okey, daripada pump ni saya buat dua pipe. Yang satu mengalir ke tong sampah, ke sistem filter. Yang kedua, ini kalau takut overflow, saya buat lagi satu pipe keluar, dan ini ada valve dan ada ventry system. Dipanggil apa? Ventry lah. Boleh Google. Maksudnya bila dia keluar ni, dia akan menghasilkan udara ataupun menghasilkan oksigen kepada kolam. Saya buat ni sebab tak nak bagi overflow air terlalu kuat masuk ke pump, ke filter. Bila terlalu kuat, air akan melimpah keluar. Tapi saya jarang on ataupun jarang buka. Saya cuma buka bila balik kampung. Kalau balik kampung, saya akan buka filter ni. Saya takut bila kita tak ada dekat sini, dia punya air akan melimpah. Seterusnya, tapisan yang pertama adalah tong sampah. Filter tong sampah ni saya upgrade selepas daripada blue top top filter, blue top filter. Macam mana dia punya sebutan dia. Sebab kos dia lagi murah. Ini tong ni RM12, tak termasuk media lah. Tong yang tu harga dia RM150, fiberglass. Jadi kalau nak buat, tak payah susah-susah nak beli top filter tu. Beli je tong sampah ni, jimat, murah, dan kita boleh custom DIY. Letaklah pipe hulu kilir, tak kisah, atas bawah apa yang kita nak. Janji kita faham kita punya konsep. Putaran air kolam tu, kita hentamlah apa saja. Kalau ini RM150, ini RM12, itu banyak betul beza dia punya kos. Itu salah satu macam mana kita nak jimat kos lah. Ini tak termasuk media. Bila air masuk ke sini, di bawah ni ada saya letak bakul, dan dia punya solid waste tu dia akan berkumpul di bawah ni. Ada span termasuk biofoam, saya letak kat bawah ni. Kemudian dekat lapisan yang kedua ni, saya letak media lah. Media seperti pumice stone dan lava rock. Pumice stone, lava rock dengan coral, batu karang, dan juga bioring. Okey, seterusnya ini saya buat lubang keluar daripada tong sampah. Saya buat terus mengalir ke longkang. Ini bertujuan untuk mengeluarkan solid waste ataupun kotoran yang termendak. Okay, kita cuba buka. Air yang kotor yang dia akan keluar daripada ni. Cuma cara sebenarnya dia tak berapa sangat nak keluar. Pengalaman saya, mungkin ada cara lain yang lebih bagus. Saya tak pasti. Tuan-tuan boleh Google lah. Boleh Google, sebab dia tak betul-betul keluar semua. Nak kena cuci juga tong ni. Dalam untuk tempoh-tempoh tertentu baru dia keluar semua. Jadi untuk sesekali sekadar nak release air, nak keluarkan, nak release kotoran tu boleh, tak ada masalah. Dan tujuan yang kedua ni, kalau kita nak buat water change, senang. Tak payah nak cedok ataupun kita guna pump ke apa keluar, ataupun guna lubang apa-apalah. Kita cuma pasang pump,
buka valve ni dan air dia terus keluar ke longkang. So kalau nak katakan nak keluarkan air senang. Tapi alhamdulillah saya rasanya dah berbulan tak tukar air. Dah lama lah rasanya, dah berbulan sebab air daripada air hujan. Jadi dia punya circulation tu tak ada masalah lah. Okey, kita tengok pula apa yang ada dalam top filter blue box ni. Kos saya beli blue box ni RM150 secara online. Dia dibuat daripada fiber berwarna biru dan memang kalau dalam kalau aquarium pun dipanggil blue top filter. Dalam slot yang pertama ni saya letak span biofoam. Kemudian air turun kat sini dan bawah-bawah ni sebenarnya ada lagi media-media lain yang dekat bawah ni. Kemudian slot yang kedua pun saya letak media-media sama juga pumice stone dengan lava rock. Dan yang kedua slot yang ketiga saya letak K1 media filter. K1 kelebihan K1 ni kita tak perlu cuci dia punya media sebab bila dia berpusing dia akan menjatuhkan bakteria-bakteria yang lama dan bakteria-bakteria baru tu dia akan hidup balik di sini. Dan yang lain ni ini saya tak cuci, dia agak berhabuk lah. Kalau saya cuci saya akan bersihkan habuk ni, tapi video ni memang saya sengaja buat dalam keadaan yang dia berhabuk supaya tuan-tuan boleh tengok kelemahan dan kebaikan sesuatu sistem filtrasi. Kalau slot yang kedua terakhir saya letak ada sedikit media kat sini berserta dengan batu zeolite dan activated carbon. Ini pun berfungsi sebagai membantu untuk menjernihkan air. Fungsi detail tu saya tak akan cerita secara detail, tapi tuan-tuan boleh google lah apa fungsi batu zeolite dan activated carbon. Dan itu pun saya beli secara online dan boleh dapat murah lah per kilo. Kalau kita beli kat kedai aquarium memang mahal. Dan kalau beli kedai aquarium tu bila tanya toke tu jangan kita rasa nak beli semua. Kita survey dulu mana yang boleh dibeli, mana yang perlu beli, yang tak perlu beli, dan kita beli untuk jimat kos. Okey, seterusnya ini adalah UV lamp. UV lamp ni saya pasang sebenarnya bertujuan untuk mengelakkan air hijau. Tapi saya dah lama tak pasang sebab saya memang sengaja untuk biar air tu agak hijau, greenish sikit, bagi nampak semua jadi. Lagipun dia punya hijau tu dia tak ketara. Sebab mungkin air sekelip daripada hujan, jadi dia punya kehijauan tu tak berapa ketara. Tapi kalau hijau saya akan pasang ni, dia akan jernih balik. Dan boleh tengok video saya tips macam mana untuk menjernihkan air hijau. Boleh pasang UV lamp. Cuma UV lamp ni agak berbahaya untuk mata. Berbahaya untuk mata manusia dan berbahaya untuk mata ikan. Jadi kena simpan dalam ni. Biasanya saya cover dengan span. Dan UV lamp ni dia akan bunuh semua benda yang lalu kat sini. Termasuk apa-apa mikroorganisma yang lalu, baik jahat, dia akan bunuh. Dia akan mematikan. Dan macam mana air jadi jernih, air hijau jadi jernih, dia mematikan alge-alge yang lalu dekat sini tu. Dan bila alge tu mati, alge yang menyebabkan air hijau tu mati dan air tu akan jadi jernih. Disebabkan dia membunuh organisma, jadi saya sarankan pasang apabila perlu saja. Kalau tak perlu pasang. Tapi sebenarnya tak risau. Dia tak akan bunuh semua mikroorganisma, baik ke jahat ke, dia tak akan bunuh semua sebab kita punya
kapasiti isi padu kolam ni besar dan kita ada lebih kurang jutaan ataupun bilion mikrob yang akan berkembang biak setiap hari. Okey, ini sistem filter yang saya buat, dan kalau perhatikan air kat sini pun memang jernih. Memang jernih kecuali ada habuk-habuk lah. Sebab dia memang lekat kat sini dan nak kena cuci, dan air kat sini ni memang jernih yang akan turun balik daripada top filter ni. Dia akan turun balik ke sana dekat pipe yang 40 mm. Dia akan turun belah sana. Sebab bila dia naik sebelah sini, kena buat supaya dia turun sebelah sana supaya circulation air tu dia berputar dengan baik. Dia jangan naik kat sini, turun kat sini, jadi dia punya circulation tu tak berapa cantik lah. Boleh, tak ada masalah, tapi tak berapa cantik. Sebaiknya kalau katakan sedut dekat sini, dia keluar di opposite kita punya kolam. Ini daun pudina yang saya tanam. Ini apa dipanggil, tanam ke letak? Kalau ikut tengok dia punya akar dia memang subur lah. Ini saya letak dulu dia punya satu tangkai je. Satu tangkai lebih kurang macam ni je. Satu tangkai. Kemudian dia dah jadi bertangkai-tangkai. Ini dia dah jadi bertangkai-tangkai. Pudina seperti yang saya cakap tadi, dia menghasilkan bau yang kurang digemari oleh nyamuk. Dan ini pun saya letak pudina. Nak kata tak ada langsung, kadang-kadang tu ada, tapi agak minimal lah. Sebab sebelum ni nyamuk memang ketara. Nyamuk dan mayfly memang agak ketara dia dekat sini. Tapi area sini dia tak boleh membiak lah. Sebab bila dia membiak, dia punya lava ataupun jentik-jentik tu akan jatuh. Tapi dekat sini kita risau dia boleh membiak. Dan ini saya letak daun pandan. Ini saja je untuk cuba je lah. Okey, kemudian daripada antara masalah utama apabila kita pakai pump yang kuat, kemudian dengan sistem tong sampah ni, ini apa yang berlaku pada saya. Mungkin orang lain dia ada penyelesaian dia sendiri. Itu kena tengok orang lain. Sebab saya nak tunjuk apa kelemahan ataupun kesilapan yang saya buat. Bila air terlalu kuat, dia akan menolak. Dia akan menolak air ni, dia akan menolak. Ni jadi dia tak betul-betul tenggelam. Apabila air menolak dengan kuat, jadi dia biasa berlakunya sebab apabila terlalu banyak kotoran dekat span, dan span tu dia menolak naik ke atas, dan semua media-media pun akan menolak naik ke atas. Jadi boleh berlaku overflow, dan pernah berlaku 2-3 kali. Waktu malam, waktu pagi, air melimpah keluar, dia overflow, dia keluar, dan air dekat kolamnya akan kering. Jadi apa yang saya buat, saya tambah lagi satu outflow keluar pipe kat sini. Ini saya letak valve. Kita tengok kalau kita cuba tutup valve tu, air akan meningkat. Dan dia, kalau kita tak monitor dengan betul-betul, air boleh melimpah keluar daripada ini dah banyak. Kalau kita tak kontrol betul-betul, kita punya media ni akan tersumbat di sini, dan air kat sini akan melimpah.
pada asalnya saya cuma turunkan ke bawah. Cuma saya buat bentuk T-pipe supaya dia turun air bercampur dengan udara. Kena ada satu T-pipe ke atas, ada lubang udara dan dia boleh membekalkan oksigen dalam kolam, dalam air. Tapi saya upgrade sistem tu untuk mengairkan air aquaponik. Ini pun DIY sendiri sebab saya merasakan air ini mengandungi amonia yang telah ditukar menjadi nitrit dan nitrat. Nitrit dan nitrat. Susah nak sebut. Nitrit dan nitrat. Jadi nitrat tu sebenarnya bagus untuk tumbuhan. Jadi kalau kita buang saja, tak digunakan, jadi rugi. So saya buat sistem aquaponik tu. Ini pun saya buat secara ringkas. Jadi nitrat yang terhasil daripada amonia tadi tu dapat disalurkan, dapat dinikmati oleh tumbuhan-tumbuhan. Okey, itu pipe dia. Dan saya guna paling mudah. Air masuk, keluar, masuk, keluar. Saya tak gunalah sistem siphon ke apa ke, itu saya tak pandai. Saya tak pandai. Saya buat sistem yang paling mudah. Tapi kalau nak cantik pakai sistem siphon apa semua tu, boleh tengok YouTube Malaysia pun ada. YouTube Malaysia, YouTube Indonesia. Kalau YouTube Malaysia, saya boleh cadangkan YouTube saudara Zul daripada Aquaponik Malaysia. Saya pun selalu belajar dengan dia lah. Tapi dia pun tak tahu saya follower dia. Tapi saya boleh recommend YouTube Aquaponik Malaysia. Okey Abang Zul, kalau dengar video ni, like sikit. Okey, daripada pipe tong sampah sana, dia mengalir. Saya buat pipe panjang di sini. Dia keluar air ke setiap tapuai ni. Tapuai kat sini saya buat 4. Dalam tapuai tu ada leka ball dan ada 4 saluran. Ini yang kedua. Yang ketiga, ni pokok pun dah tutup. Tak nampak dah ada punya saluran. Ini mana ni? Ada ke tak ada ni? Ada. Dan kemudian air yang keluar tu, ini saya pakai apa dipanggil ni, tank connector. Tebuk lubang kat sini, buat pipe keluar. Disebabkan ada 4 bekas, saya buat 4 lah. Stand ni saya buat daripada pipe. Ada T-pipe, ada macam yang bercabang-cabang pipe tu. Itu pun beli secara online, DIY, pasang sendiri, ukur sendiri, pasang sendiri. Dan pokok yang saya tanam adalah pokok halia. Pokok halia ni saya letak je dia punya halia dekat bawah. Ini first time saya korek. Asalnya saya letak je, saya nak cuba je. Tapi tak tahu pula boleh hidup. Dan daripada tak ada daun, dia bertambah jadi bercambah daun-daun lah. Asalnya saya nak pindahkan, tapi biar dululah. Okey, kemudian bayam brazil. Bayam brazil ni cucuk je. Ini dah banyak kali harvest ni. Dan ini yang terkini dia dah agak berlubang. Kalau batch awal tu dia memang cantik dia punya ni. Kemudian ada pokok sambung nyawa. Pokok sambung nyawa batik. Ini dah berbunga. Ini first time saya tengok bunga. Bunga sambung nyawa ni, ini kali pertama saya tengok. Dan ini kali pertama saya tanam pokok sambung nyawa. Ini pun sama. Pokok dia asalnya tegak macam ni. Tapi dah terlalu subur, dia dah terbalik. Ini pun bunga dia pun dah patah. Cantik bunga dia, kali kuning. Okey. Kemudian
Ini sawi pakcoy. Sawi pakcoy ni kuning, mungkin direct dengan sunlight, direct dengan sinaran matahari. Ini tak pasti. Saya main cuba-cuba je. Sebab saya tak ada ilmu sangat tentang pertanian ni. Anak pokok pandan, pokok kesum, dan yang paling penting adalah ini pokok pudina ataupun mint ataupun peppermint. Pokok peppermint ni, ini saya tanam sebatang ni je. Dia dah membiak sampai macam ni lah. Menjala-jala, keluar ikut sini, keluar ikut sini, keluar ikut depan, keluar ikut depan. Memang besar dia punya daun dia. Ni ada kangkung sikit, ada daun sup sikit. Ini ke aquaponik rojak lah. Aquaponik rojak. Tapi sebenarnya aquaponik ni bagus sebab kos dia tak mahal. Saya rasa kos keseluruhan ni tak sampai 100 kot. Tak sampai 100. Leka ball ni pun hanya berapa ringgit je. Beli yang bak tu kan, beli yang kilo-kilo tu. Kos yang agak mahal kos leka ball lah sikit. Cuma Tupperware ni RM8. Tank connector. Lepas tu stand bawah tu pakailah apa-apa dengan pipe. Kos dia tak tinggi. Sebab air, sebab saya merasakan air bila masuk saja, kalau tak dialihkan kepada pokok, dia rugi. Dia sepatutnya boleh mengalir pokok. Ini saya nak plan nak kembangkan, tapi tak ada idea lagi. Kalau ada idea boleh tulis komen. Mungkin nak letak satu tingkat ke macam mana ke. Itu memang saya tak ada idea lagi. Okey. Apa saya sebut tadi, air tu takut membazir sebab dia ada mengandungi nitrat, dan kalau tak disalurkan kepada pokok, jadi membazir air tu. Dan lagi satu, pokok ni boleh menyerap nitrat ataupun nitrat daripada air tu. Bila dia menyerap nitrat tu, dia akan keluarkan air yang lebih murni lah, walaupun air yang lebih bersih. Jadi dia punya kitaran yang okey. Saya tak kata sempurna, maknanya kitaran yang okey untuk ekosistem ikan. Semua akan dapat benefit. Ikan akan dapat benefit, pokok pun akan dapat manfaat. Dan tak pening-pening lah kita nak tengok air kotor ke apa ke. Ini sistem ni boleh cuba. Okay, kita akan buat water test menggunakan